Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jawatan kuasa pengurusan Yayasan Ta'lim, hadirin dan hadirat, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana pada hari ini kita dapat bersama berkumpul bagi kita menyambung kembali majlis pengajian yang kita lakukan secara 2 bulanan, iaitu sebanyak 2 kali di dalam sebulan, pada setiap hari Sabtu minggu yang kedua dan juga Sabtu minggu yang keempat, hadirin dan hadirat. Saya tak pasti saya sebut apa tadi, tapi pengurusan Yayasan Ta'lim maksud saya, hadirin dan hadirat. Kemudian kita akan teruskan perbahasan kita pada pagi ini berkenaan dengan baki daripada perbahasan yang lepas, iaitu kita ada sebutkan macam manakah cara untuk kita istifadah. Cara-cara untuk kita istifadah, iaitu memperoleh ilmu, memperoleh faedah daripada apa? Daripada halaqat al-ilm, daripada halaqah-halaqah ilmu, daripada halaqah-halaqah ilmu. Dan kita telah sebutkan lebih kurang 10 cara untuk kita mengambil manfaat dan faedah daripada halaqah-halaqah ilmu, hadirin dan hadirat. Jadi pada pagi ini kita nak masuk kepada perkara yang ke-11, perkara yang ke-11 ataupun cara yang ke-11. Disebutkan di sini al-amru al-hadi ashar, al-amru al-hadi ashar, yang mana perkara yang ke-11 ini, kata penulis kitab hafizahullah ta'ala, Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullah, cara untuk kita ambil manfaat daripada halaqah ilmu adalah al-iktisabu min khuluqis syekh, al-iktisabu min khuluqis syekh, iaitu kita mengambil manfaat daripada akhlak guru. Kita mengambil manfaat daripada akhlak guru. Disebutkan di sini, qad yaqulu qail, boleh jadi ada yang berkata, hal ahduru darsan li syaikhin la afham min darsihi illa an-nazrul qalil. Perlukah aku hadir menuntut ilmu di hadapan tuan guru yang mana aku tak faham kecuali sedikit sahaja? Maknanya kalaulah dia hadir ke majlis pengajian ilmu tapi dia tak faham kecuali sedikit sahaja, perlukah dia hadir? Maka di sini kata penulis kitab, fayuqalu lahu, kita jawab kepada dia, uhdur, hadirlah. Falaysatil ghayah minal huduri al-fa'idah al-ilmiyah fahasab. Kita ni matlamat kita hadir dalam majlis-majlis ilmu, halaqah-halaqah ilmu, bukan semata untuk kita dapat apa? Kita dapat faedah ilmu sahaja. Bal hunaka, bahkan pada majlis tersebut, an-nazaru fi khuluqis syekh wa ta'assi bih. Pada majlis ilmu tersebut, kita boleh merenung, meneliti dan melihat kepada akhlak syekh, akhlak guru tersebut, wa ta'assi bih, dan kita boleh untuk berteladan dengan akhlaknya, iaitu kita mencontohi, kita meneladani
ta'assi itu daripada kita menjadikan sebagai uswah, sebagaimana yang disebut dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi contoh teladan yang terbaik. Jadi at-ta'assi bih, kita beruswah dengan teladan guru yang ditunjukkan oleh syekh yang kita hadir tersebut. Dan disebutkan di sini, faqad zakara al-imam as-sam'ani wa ghairu. Al-imam as-sam'ani rahimahullah dan selain daripada beliau ada menyebutkan anna majlis al-imam Ahmad kana yahduruhu 5,000. Majlis ilmu Imam Ahmad bin Hanbal yang masyhur itu dihadiri oleh 5,000 orang. 5,000 orang. Yang ini sebagaimana yang disebut oleh As-Sam'ani dan selain beliau. Qala an-naqil, perawi ataupun ulama yang meriwayatkan atau menukilkan kisah ni, beliau berkata, fakana 500 minhum yaktubun, daripada jumlah 5,000 orang tersebut yang hadir dalam pengajian Imam Ahmad tu, hanya 500 orang menulis, maknanya mencatat. Wal baqi, manakala lebih itu, maknanya kalau 5,000 tolak 500, 4,500 lah secara anggarannya. Jumlah yang lain baki daripada 500 orang tersebut yastamidduna min samtihi wa khuluqihi wa adabi. Mereka mengambil adab, mereka mengambil dan mempelajari apa dia? Yang pertama samt. Samtu ni adalah kepribadian. Kemudian wa khuluqih, dan juga akhlak. Dan yang ketiganya adalah wa adabihi, adab dia. Jadi kita kata begini, maknanya kadang-kadang bila kita tengok dalam majlis ilmu, ramai yang tidak bawa buku nota. Itu bukan sesuatu yang dicela sebenarnya. Jangan anggap itu sebagai sesuatu yang tercela atau sesuatu yang negatif. Kerana tidak semestinya kita memperoleh ilmu hanya semata dengan mencatat. Tetapi ilmu ni diperoleh dengan banyak faktor. Dan salah satu faktornya adalah menulis, betul, mencatat. Sebagaimana kata para ulama, al-ilmu saydun wal kitabatu qaidun. Ilmu itu adalah ibarat haiwan buruan dan penulisan itu adalah ibarat tali yang mengikatnya. Dan dalam kata-kata yang lain menyebut qaidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu dengan menulis. Jadi betul, menuntut ilmu ni kita kena menulis, hadirin dan hadirat. Tetapi kalau ada dalam kalangan para penuntut ilmu yang hadir ke majlis-majlis pengajian, ke masjid, ke surau, mendengar kuliah, mendengar pengajian dan ceramah, ke pusat-pusat pengajian seperti Yayasan Ta'lim kita ini, kita sebut hadirin dan hadirat, dan mereka tidak mencatat apa yang disebut oleh ustaz sebagai contoh, maka itu bukan sesuatu yang menafikan ilmu, tidak. Kerana ilmu ni dia ada banyak cara untuk kita peroleh. Contohnya kalau macam disebut dalam Quran, yang Allah Ta'ala kata, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun, kata Allah. Terjemahan dia apa? Allah telah keluarkan kamu daripada perut ibu-ibu kamu dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, kamu tidak mengetahui suatu apa pun. Wa ja'ala lakumus sam', Allah jadikan untuk kamu ni pendengaran. Wal absar, penglihatan. Wal afidah, jantung hati. La'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu bersyukur. Macam mana cara kita bersyukur dengan 3 nikmat pendengaran, penglihatan dan hati? Syukurnya kita adalah kita menggunakan ketiga-tiga nikmat tu di jalan ketaatan kepada Allah. Maknanya telinga ni kita adalah cara untuk kita mendapatkan ilmu. Kerana asal manusia keluar daripada perut ibu dia tak tahu apa. Tapi dia kena mensyukuri nikmat pendengaran, dia dengar ilmu, maka dia dapat ilmu. Dia melihat kepada ilmu, maka dia dapat ilmu. Dan dia berfikir menggunakan qalbunya, jantung hati dia untuk mendapatkan ilmu. Jadi kalau kita gunakan ketiga-tiga panca indera tersebut atau tiga-tiga nikmat kurniaan tersebut, itu pun cara kita mendapat ilmu. Dan salah satu caranya adalah al-absar, menggunakan mata penglihatan. Jadi kena meneliti, kena melihat
dan merenung. Tetapi apa yang dilihat? Yang dilihat bukannya luaran. Macam ada sebahagian masyarakat kita ni, yang dilihat adalah kepiah ustaz tu sengit, ataupun butang baju Melayu ustaz tak cukup, ataupun lengan ustaz lupa nak butang sisi lengan dan seumpamanya. Jadi ini tidak bermanfaat, hadirin dan hadirat. Yang perlu diberikan penekanan dan perlu diberikan fokus dan tumpuan adalah pada kepribadian ustaz ni, pada akhlak dia. Maknanya pada cara, kerana akhlak adalah samaratul ilm. Akhlak ni adalah kesan kepada ilmu. Dia adalah natijah kepada ilmu. Jadi kita tengok. Contoh, bila dia duduk mengajar berkenaan dengan agama, tiba-tiba dia sampai part dia dahaga. Dia pun minum. Dan bila dia minum, maka dia minum tangan apa? Tangan kanan. Yang tu dia menzahirkan akhlak. Walaupun dia tak ceramah tajuk minum tangan kanan pada hari tu. Tetapi apa yang dia buat, minum tangan kanan, dan minum tu pula 3 kali teguk, kita katakan ini adalah zahir kepada pengamalan ilmu. Dan inilah dia akhlak. Dan dalam masa yang sama, sebagai contoh, apabila dia ini menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia ini sentiasa mengajak kepada orang yang mendengar, kepada para pendengar untuk berselawat bersama dengan dia mengajak sallallahu alaihi wasallam dan seumpamanya. Ini adab dan akhlak yang baik. Dan apabila dia menyebut nama para ulama, kebiasaannya mesti dia akan kata al-imam sekian, al-syekh sekian, dan diakhiri dengan sebutan rahimahullah, radhiyallahu anhu untuk sahabat sebagai contoh. Jadi ini akhlak sebenarnya. Jadi kita teliti. Walaupun kita tidak catat, tapi kita teliti. Saya masih ingat apa yang dilakukan oleh guru saya dahulu, Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullahu ta'ala. Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid Al-Halabi rahimahullahu ta'ala. Beliau ni semasa saya mengikuti majlis pengajian beliau, yang banyaknya adalah di kawasan yang namanya Zarqa. Hadirin dan hadirat. Saya hadir majlis pengajian beliau ni ada antaranya di Amman dan di Zarqa. Kawasan saya nama dia Mafraq. Dan Mafraq ke Zarqa ni adalah dalam 40 minit, hadirin dan hadirat, dengan menaiki kenderaan. Lebih kurang begitulah. Jadi kami hadir pengajian dia, dan saya akan dapati Syekh Ali ni, dia sangat, bila dia hadir kuliah untuk menyampai perkongsian, dia sangat well prepared, kita boleh katakan. Iaitu dia sangat bersedia. Ini akhlak yang baik untuk seorang guru. Seorang guru sebelum dia datang untuk menyampaikan kuliah atau ceramah, dia kena well prepared. Dia kena sentiasa bersedia dengan persediaan yang terbaik. Dalam sudut apa? Saya tengok begini. Syekh Ali ni rahimahullah, beliau dalam majlis pengajian bulanan, mesti beliau akan sebut, majlis kita pada hari ini adalah majlis kali yang kesekian dan sekian. Dia akan sebut begitu. Walaupun saya untuk pengajian kitab Ma'alim fi Tariqi Talabil Ilm ni, saya tidak buat begitu dengan tuan-tuan dan puan-puan semua. Tetapi dalam majlis saya di masjid-masjid dan di surau, kebiasaan saya akan buat begitu. Majlis kita adalah majlis yang ke-16 sebagai contoh. Majlis kita adalah majlis yang kesekian dan sekian. Jadi dia memang sentiasa bersedia. Dia tahu kita sebelum ni kita berhenti pada bab apa. Hari ni kita nak masuk kepada bab apa. Yang ni orang kata sangat dia bersedia. Dia dah tahu, maknanya dia dah ada ilmu, dia dah baru nak ulang kaji. Sebab kadang-kadang mungkin ada segelintir lah asatizah kita ni, walaupun saya tak kata itu sebagai tidak baik, cuma kita ada yang lebih baik, kita ada pilihan yang lebih baik. Apa dia? Sebagai contoh, datang ke majlis pengajian ilmu dan dia pun bertanya kepada, kita dekat mana ya? Dia pun macam memang dia tanya tu bukannya tanya menguji. Memang dia tanya tidak tahu. Maknanya dia sendiri pun tidak tahu kita dah sampai ke bahagian mana. Jadi macam mana dia buat persiapan untuk tajuk tu? Sebab maknanya dia tidak baca dulu. Hadirin dan hadirat. Dia tidak baca dahulu. Jadi sebagai contoh dia, kita dekat muka surat berapa? Dia pun tidak tahu. Jadi orang pun kata, okey Ustaz, kita masuk tajuk ni. Okey, baik. Jadi kita boleh bagi keuzuran, mungkin dia dah khatam kitab tu banyak kali, ataupun mungkin dia dah baca banyak kali selama hari ni, jadi dia boleh istihdar. Maknanya dia boleh tiba-tiba muncul, ataupun dia boleh ingat kembali. Itulah, bukan tiba-tiba muncul. Dia boleh ingat kembali, dia boleh recall kembali. Yang tu tidak apa. Tapi lebih baik kalau kita boleh catat, okey, yang ni majlis pengajian kita yang sekian,
pada kuliah yang lepas kita belajar tajuk ini, begitu hadirin dan hadirat. Yang ni sepatutnya akhlak yang dizahirkan oleh guru saya dahulu, Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah. Dan selain daripada itu, masa kami belajar kitab Al-Iqna' oleh Al-Imam Ibnul Munzir dahulu, hadirin dan hadirat, yang saya belajar dengan beliau ketika di Zarqa itu, saya tengok kepada kitab Syekh Ali ni. Saya tengok kepada kitab dia. Dia guna kitab Al-Iqna' fi Halli, saya minta maaf, Al-Iqna' oleh Ibnul Munzir. Kalau Al-Iqna' fi Halli Al-Fadhi Abi Syuja' tu Al-Khatib Syirbini. Tapi ni Al-Iqna' Ibnul Munzir rahimahullah. Saya tengok kepada kitab dia, saya tengok nota kaki terlalu banyak, hadirin dan hadirat. Maknanya bukan nota kaki saja, nota-nota ni. Maknanya catatan-catatan dia, kalau tuan-tuan tengok buku dia, kalau macam buku saya ni, dia macam ada macam ni. Dia ada muka surat ataupun, tapi yang ni adalah nota saja, tapi dia adalah nota-nota tambahan. Maknanya dia print, dia letak sini. Yang ni kaitan dengan ni. Yang ni kita kata Masya Allah. Maknanya dia sangat-sangat bersedia untuk mengajarkan ilmu. Yang ni akhlak yang baik untuk guru-guru terutamanya. Jadi dia tak sebut pun benda tu dalam kelas. Dia tak sebut pun kita ni kalau jadi penceramah, kita ni kalau jadi asatizah, kita ni kalau jadi ustaz dan ustazah, kena buat begini. Dia tak sebut macam tu. Tapi daripada tingkah laku dia tunjuk benda tu. Yang tu ilmu yang kita katakan ilmu yang akhlak. Yang kita tengok baru kita dapat. Tak perlu dibagi tahu dalam kuliah pun, tapi kita tengok akhlak dia, begitu. Masa dia minum air macam mana. Yang ni antara yang tidak ada dalam majlis yang kita katakan baca buku sahaja. Ni tidak ada. Sebab tu kita ni kalau kita baca buku sahaja kita dapat satu ilmu. Tapi kalau kita belajar berguru, kita dapat dua ilmu. Ilmu kitab dan ilmu akhlak. Ilmu kitab dan ilmu akhlak yang dizahir dan dipamer oleh guru kita tersebut, hadirin dan hadirat. Baik, jadi saya sambung sedikit apa yang disebutkan di sini. Contohnya tadi adalah majlis ilmu Imam Ahmad bin Hanbal. Dihadiri oleh 5,000 orang. 500 orang sahaja menulis. Yang selebihnya, 4,500 orang tersebut secara puratanya, mereka mempelajari juga sesuatu daripada Imam Ahmad, individu yang sama, sosok yang sama, tokoh yang sama. Tapi yang mereka lihat adalah 3 perkara. Samtuhu. Dalam ni dia kata, min samtihi wa khuluqihi wa adabi. Iaitu kepribadian, akhlak serta adab. Kepribadian, akhlak serta adab. Mereka tengok dan teliti. Dan ini diriwayatkan dalam kitab apa? Diriwayatkan dalam kitab Siyaru A'lamin Nubala oleh Al-Imam Az-Zahabi. Jadi sumbernya boleh tengok kepada Siyar. Boleh tengok kepada As-Siyar, iaitu Siyaru A'lamin Nubala oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Kemudian, kata penulis kitab Hafizahullah Ta'ala, Qala Abu Bakrin Al-Muttawwi'i. Qala Abu Bakr Al-Muttawwi'i. Abu Bakar Al-Muttawwi'i, beliau berkata, Hadartu majlisa Abi Abdillahi wa huwa yukri'u abna'ahu al-musnad 12 sana. Walam akun aktub, innama anzuru ila adabihi wa khuluqihi. Abu Bakar Al-Muttawwi'i ini adalah salah seorang daripada anak murid Imam Ahmad bin Hanbal. Apa kata beliau? Aku menghadiri majlis pengajian Abu Abdillah. Majlis pengajian Abu Abdillah. Dan Abu Abdillah ni adalah merujuk kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal ni dia dikenali atau disebut kunyahnya sebagai Abu Abdillah. Abu Abdillah. Dan sekiranya saya tidak salah, hadirin dan hadirat, itulah juga kunyah Imam Malik dan itulah juga kunyah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi sekiranya saya tidak silap, Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, begitu. Dan Imam Ahmad pun sama, Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahmatullahi alaihim ajma'in. Yang mana Abu Abdillah ni kerana dia adalah ayah kepada Abdullah. Anak dia Abdullah bin Imam Ahmad ni adalah juga seorang ulama hadis. Anak dia Abdullah bin Imam Ahmad adalah juga seorang ulama hadis. Jadi tok guru dia siapa dia? Pak dia sendiri. Dia belajar dengan ayah dia. Dia kata apa? Hadartu majlisa Abi Abdillah. Ini Abu Bakar Al-Muttawwi'i kata. Aku menghadiri majlis pengajian ilmu Imam Ahmad ni, wa huwa yukri'u abna'ahul musnad, dan dia mengajarkan kitab Al-Musnad kepada anak dia, kepada anak-anak dia. Imam Ahmad ni dia ada kitab yang digelar sebagai kitab yang sangat hebat yang ditulis oleh beliau.
iaitu kitab Al-Musnad. Kitab Al-Musnad. Al-Musnad oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Jadi Al-Musnad ni kita boleh katakan begitu merangkumi begitu banyak hadis. Merangkumi begitu banyak hadis. Sehingga kan ada ulama kata apa? Ada ulama kata, ada seorang ulama ditanyakan. Yang ni saya riwayat secara makna sahajalah. Dia ditanya, adakah awak telah menghafal keseluruhan kutubus sittah? Maknanya keseluruhan kitab hadis yang 6 tu. Sahih Al-Bukhari, Sahih Imam Muslim, Jami' At-Tirmidhi, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibn Majah, Sunan An-Nasa'i. Jadi ada 6. Awak hafal tak kesemuanya? Dia kata, aku hafal. Dia kata, kerana apa dia hafal? Kerana aku menghafal Musnad. Kerana aku menghafal Al-Musnad Imam Ahmad. Seolah-olah semua hadis yang ada dalam kutubus sittah tu ada dalam Al-Musnad, yang bila seseorang menghafal Al-Musnad, dia hafal semuanya sekali. Hadis kutubus sittah kecuali sedikit yang tidak termasuk atau tidak terdapat di dalam kitab Al-Musnad. Seumpamanya begitulah hadirin dan hadirat. Jadi Al-Musnad ni karya agung Imam Ahmad, dan beliau mengajarkan kitab Al-Musnad ni kepada anak-anak dia, dan dihadiri majlis pengajian tersebut oleh seorang lelaki yang bernama Abu Bakar Al-Muttawwi'i. Kemudian beliau Abu Bakar ni dia kata apa? Walam akun aktub. Tapi masa aku hadir majlis pengajian tersebut, aku tak menulis pun, dia kata. Aku tak catat pun riwayat hadis. Innama anzuru ila adabihi wa khuluqihi. Yang aku buat hanyalah aku melihat, merenung, meneliti kepada akhlak serta adab Imam Ahmad. Ila khuluqihi wa adabi. Ini khuluq. Khuluq ni akhlak. Khuluq ni akhlak. Kemudian, dan ini juga disebut di dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala, hadirin dan hadirat. Baik. Wa hakadha. فإن الحضور للدرس ليس فقط لأجل أن يحصل الإنسان ما يقال من العلم أو يعي ما يقال. Sesungguhnya menghadiri majlis pengajian ilmu bukanlah semata dengan tujuan untuk seseorang itu memperoleh apa yang disampaikan daripada ilmu, ataupun untuk dia memahami apa yang disampaikan daripada ilmu. Itu bukan tujuan semata-mata. Maknanya bukan itu satu-satunya tujuan kita hadir majlis ilmu. Bahkan kata penulis kitab hafizahullah, lizaman alaihi ay yastafida min kulli syai', menjadi suatu kewajipan untuk seseorang penuntut ilmu itu daripada majlis pengajian ilmu yang dia lakukan, ataupun daripada majlis pengajian ilmu yang dia hadiri, untuk dia mengambil faedah daripada setiap yang dia boleh dapat faedah daripada majlis tersebut. Maknanya apa sahaja faedah yang boleh dia perolehi, dia kena usahakan untuk dapat faedah daripada majlis ilmu yang dia hadiri tersebut. Hatta min ba'dil hadirina min talabatil ilm, bahkan daripada faedah yang dia peroleh tu bukan semata daripada majlis, daripada guru yang menyampaikan saja. Bahkan dia boleh mengambil faedah daripada anak-anak murid yang lain. Maknanya para hadirin yang lain yang hadir dari kalangan para penuntut ilmu, mungkin dia tengok di dalam majlis tu, dia duk tengok orang lain, dia tengok orang lain tu fokus dan catat dan tunduk dan hormat. Jadi kita kata, oh, ini akhlak yang baik, yang dia boleh belajar sesuatu daripada mereka. Bukannya daripada guru saja, bukan daripada majlis tu saja, daripada orang yang duduk sebelah dia pun boleh jadi dia ambil faedah. Yang itulah sifat penuntut ilmu sejati. Farubbama yu'assiru fika khuluquhu, dan boleh jadi akhlak yang ada pada salah seorang penuntut ilmu yang hadir dalam majlis ilmu yang kita hadir, kita terkesan dengan akhlak dia. Begitu, hadirin dan hadirat. Wa wallahi, kata penulis kitab, demi Allah, inni a'rifu syababan sighara sin, lakinnal insanu idza zarahum aw tubahisu ma'ahum aw tabahasa ma'ahum yara minal khuluqi wal adabi was samti ma yaghbituhum alaih. Dia kata, demi Allah, aku tahu, aku kenal ada seorang budak muda. Seorang budak, usia muda lagi. Akan tetapi, kalau ada seseorang manusia ni, dia pergi ziarah kepada budak tersebut dan dia berbincang bersama dengan dia,
mereka saling berbahas, yara minal khuluqi wal adabi was samt, nescaya dia akan dapat melihat akhlak, adab serta kepribadian, yaghbituhum alaih, yang mana dia sendiri akan rasa cemburu. Dia sendiri akan rasa cemburu. Padanya seolah kita kata Allahu Akbar, budak ni muda lagi pada kita, tapi akhlaknya lagi tinggi pada kita. Macam itulah. Kita kata Allahu Akbar, budak ni lagi usianya lagi muda jauh pada kita, tapi dari sudut kepribadiannya sopan dan santun, dan kemudian dari sudut keilmuannya tinggi. Jadi kita kata kita jadi ribtah, kita jadi ribtah. Iaitu apa tu ribtah? Ribtah ni kita rasa cemburu, hadirin dan hadirat. Kita rasa cemburu dan kita cuba nak jadi macam dia, atau kita cuba nak jadi lebih baik daripada dia. Baik. Kemudian kata penulis kitab lagi, wa yanbaghi li talibil ilmi alla yanqati'a an ziyaratil ulama. Yang ini penting juga. Dituntut bagi setiap orang penuntut ilmu tu untuk dia tidak putus, maknanya dia tidak berhenti daripada menziarahi ulama. Yang ni penting. Kita ni ulama ni kena ziarah. Ulama ni kita kena ziarah. Bahkan menziarahi ulama adalah salah satu daripada hak-hak ulama ke atas kita. Saya ulang balik, menziarahi ulama adalah merupakan salah satu daripada hak para ulama ke atas kita penuntut ilmu. Para ulama ni, kata penulis kitab, hak mereka ke atas kita ada 3. Tapi sebelum tu, dia kata di sini, kalau kita menziarahi ulama, fa inna naf'a aidullah, manfaat kembali kepada kita yang menziarah. Bal hadha min akhlaqi talibil ilmi ma'a asyakhihi falahumul minnah alaihi ba'da Allah azza wa jalla fi ta'limi. Bahkan ini merupakan akhlak penuntut ilmu bersama dengan guru-gurunya. Kerana apa? Guru-guru ni mempunyai kedudukan dan kehormatan yang tertinggi selepas daripada Allah Subhanahu wa taala fi ta'limi, kerana guru yang mengajarkan kita ilmu. Guru yang mengajarkan kita ilmu. Bal hatta law lam yakunu asyakhan lahu, bahkan kalaulah syekh tu, masyayikh yang kita pergi ziarah tu, dia bukan tok guru kita pun, maknanya kita tak belajar dengan dia pun, tapi dia tetap ada hak untuk 3 perkara yang saya katakan sebentar tadi. Apa dia? Yang pertama, ayyuzaru fi sihhatihim, ayyuzaru fi sihhatihim, ketika mereka sihat kita berkunjung ke rumah mereka. 1. Wa yu'adu fi maradihim, ketika mereka sakit kita menziarahi mereka ketika mereka sakit. Wa tashyi'u janaizihim, dan kita ini mengiringi ataupun mengiringi pemergian mereka, jenazah mereka. Maknanya kita apabila mereka telah meninggal dunia, para ulama, para masyayikh ni, maka kita pun hadir kepada majlis pengebumian tersebut, majlis salat jenazah, dan kemudian kita ikut sehingga ke bahagian ke perkuburan, hadirin dan hadirat. Kemudian penulis kitab, beliau hafizahullah taala menambah lagi beberapa faedah, hadirin dan hadirat, yang berkait dengan subtopik kita ni, faedah-faedah untuk bagaimana nak mengeluarkan faedah daripada majlis ilmu. Antaranya adalah al-iktisabu min khuluqi syekh. Jadi dikata di sini, bal hatta wa mata ma ahassa talibul ilmi anna ahad al masyayikh qad ya'tab alayhi li'adami ziyaratihi lahu falyusari' biwaslih. Apabila seorang penuntut ilmu tu dia dah merasakan bahawasanya gurunya rasa sedih ataupun gurunya rasa terkilan lah, yang dia ni dah lama dah tak ziarah tok guru dia. Kalau anak murid tu dia terasa begitu, maknanya dia rasa yang ustaz aku ni dia terasa hati dengan aku dah lama dah aku tak pergi ziarah dia, contoh. Maka falyusari' biwaslih, bersegeralah kita mengerat atau menyambung hubungan kita dengan guru kita. Wal ya'tarif bifadlih, dan hendaklah kita mengiktiraf kemuliaan dan kelebihan guru kita. Wal yuqaddim uzrahu, dan hendaklah dia memberitahu kepada gurunya itu akan keuzuran-keuzuran yang menghalangnya untuk hadir menziarahi gurunya tersebut. Dan dia kena bagi tahu bahawasanya
dia ni telah lama tidak hadir ke majlis pengajian ataupun lama sudah tidak hadir berkunjung atau menziarahi gurunya tersebut. Dia kena memberitahu. Hadirin dan hadirat. Kenapa? Kerana fa inna zuwara zalika syaikh, kerana orang yang menziarahi guru kita tersebut, fihim man huwa ajallu qadran minhu, ada yang lebih mulia pun daripada guru kita tersebut. Maknanya kadang-kala yang hadir ziarah tok guru kita ni orang yang jauh lebih mulia daripada kita. Yang lebih mulia daripada kita. Macam kita ni penuntut ilmu biasa. Guru kita tu yang hadir ziarah ke rumah dia ataupun ke tempat dia adalah level guru-guru juga. Maknanya level para ulama juga. Kita ni penuntut ilmu biasa saja. Jadi kalaulah para ulama boleh menziarahi tok guru kita, kenapa kita sebagai anak murid tak boleh pergi menziarahi tok guru kita? Begitulah. Ia cuba disampaikan oleh penulis kitab. Ja'a fi tarjamatil Husain ibn al-Fadl. Dalam biografi seorang ulama namanya Al-Husain bin Al-Fadl, ahadul a'immah. Beliau adalah salah seorang tokoh ulama. Annahu lamma kabura, apabila beliau telah tua, wa syakha fi sin, dan beliau telah tua, umur beliau telah lanjut, kana yuhmal fi mihaffah, beliau ni terpaksa dipikul di atas, maknanya kalau nak berjalan dia kena pikul di atas yang orang nak bawa tu. Maknanya di atas apa istilah dia tak, pedati ke apa ke yang orang duk bawa di atas bahu. Famarra bihi talibu, zaman dahulu tidak ada kenderaan melainkan kenderaan-kenderaan yang sebegitu. Bila dia tak boleh berjalan, orang pikul dia. Hadirin dah hadar. Famarra bihi talibu ilmin kabir wa ma'ahu jama'ah. Tiba-tiba lalu di hadapan Muhammad bin Al-Husain bin Al-Fadl ni, lalu di kawasan tersebut ada seorang penuntut ilmu. Yang mana penuntut ilmu ni ramai orang bersama dengan dia. Maknanya wa ma'ahu jama'ah. Kemudian farafa Al-Husain bin Al-Fadl hajibahu, dan Al-Husain Al-Fadl ni dia buka tirai tu, maknanya tirai pedati tu. Dia tengok, dia tanya kepada yang bawa dia, man haula, mereka ni siapa dia? Mereka ni siapa yang lalu kat sebelah kita, tengok ramai nampak orang ikut belakang dia. Kemudian pembantu dia kata apa? Fulan wa ma'ahu jama'ah, yang ni si pualan-pualan ni, dia ni bersama dengan dia, sekumpulan dia, pengikut dia. Faqal, lalu Al-Husain bin Al-Fadl dia kata apa? Dia kata, ya subhanallah, dia kata maha suci Allah. Ba'da an kana yazuruna fi hadhihi ad-dar Ishaq ibn Rahawayh wa Muhammad ibn Rafi' yamurru bina fulan wa fala yusallim. Begitu. Dia kata subhanallah, rumah aku ni, dia kata Ishaq bin Rahawayh datang ziarah. Ishaq bin Rahawayh ni kan ulama besar hadis. Ishaq bin Rahawayh ni, dia tok guru pada Imam Bukhari. Ishaq bin Rahawayh ni datang ke rumah Al-Husain bin Al-Fadl, datang ziarah. Muhammad bin Rafi', ulama besar juga, datang berziarah ke rumah Al-Husain bin Al-Fadl. Tiba-tiba si pualan ni penuntut ilmu biasa, lalu sebelah kita tak bagi salam pun pada kita. Nampak dia terasa hati. Fulan sebelah kita ni, lalu sebelah kita tak bagi salam pun kepada kita. Jadi ini kita kata kita kena ada akhlak dan adab kepada para ulama. Hadirin dan hadirat. Maknanya kena ada adab dan akhlak kepada para ulama, gitu. Jadi selesailah perbahasan kita berkenaan dengan beberapa perkara untuk memperoleh manfaat dan faedah daripada halaqah-halaqah ilmu. Jadi keseluruhannya ada 11. Jadi yang kita sebutkan sebentar tadi, cara yang ke-11. Al-iktisabu min khuluqi syaikh. Al-iktisabu min khuluqi syaikh. Kita mengambil manfaat daripada akhlak guru. Maknanya kita mengambil keluar akhlak guru tu, kita cerap dan kita tengok, maka kita mengambil faedah dan manfaat. Hadirin dan hadirat. Kemudian penulis kitab kita ini, hafizahullah ta'ala, beliau menyebutkan berkenaan dengan satu lagi topik yang menarik, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Apa dia? Iaitu berkenaan dengan pembacaan. Berkenaan dengan pembacaan. Al-qira'ah. Al-qira'ah.
Kemudian penulis kitab dia kata apa? Wa azkuru fiha iddata masail, dan aku nak menyebut berkenaan dengan pembacaan ni beberapa isu. Beberapa perkara. Al-mas'alatul ula, isu yang pertama. Qira'atu kutubil hassi ala talabil ilm. Kalau kita nak menyebut berkenaan dengan pembacaan, apakah jenis buku yang kita nak baca? Di sini. Jadi kata penulis kitab, kita hendaklah membaca buku-buku yang menggesa, yang menuntut, yang menggalak dan yang mengarahkan kepada menuntut ilmu. Al-has ni adalah menggesa, iaitu menyuruh, menggalak kepada kita ini untuk menuntut ilmu. Qira'atu kutubil hassi ala talabil ilm, membaca kitab-kitab yang menggesa untuk kita ini menuntut ilmu. Itu yang pertama. Kemudian disyarah, idza bada'a al-insanu wa syara'a fi talabil ilm fala budda lahu min asya'in tushhidu himmatahu wa tuqawwi azimatahu. Apabila seseorang itu ingin memulakan perbuatan menuntut ilmu, maka hendaklah dia fala budda lahu min asya'in tushhidu himmatahu, hendaklah dia mendapatkan perkara-perkara yang boleh menajamkan semangatnya serta menguatkan kesungguhannya. Walaysa hunaka ba'da taufiqillahi thumma qira'atun nusus asy-syar'iyyah fi hadzal bab. Tak ada cara lain, hadirin dan hadirat, selepas taufik daripada Allah, melainkan untuk dia membaca nas-nas syarak berkenaan dengan bab ni. Afdal mimma ruwiya 'anis salafis salih min al-asaril marwiyati 'anil naqalati thiqat. Maknanya tidak ada yang lebih baik selepas daripada taufik daripada Allah berbanding riwayat-riwayat daripada salafus salih yang terdapat di dalam asar-asar yang diriwayatkan daripada ulama-ulama yang siqah, daripada ulama-ulama yang siqah. Jadi kena baca kitab-kitab yang boleh menajamkan semangat kita, mengukuhkan kita punya semangat dan keazaman untuk menuntut ilmu. فالقراءة في هذه الكتب تجعل همة الإنسان عالية. Apa makna dia? Membaca kitab-kitab seperti ini, kitab-kitab yang menaikkan semangat ni untuk menuntut ilmu, dia akan menjadikan semangat manusia tu, semangat penuntut ilmu tu makin tinggi. Dan dalam masa yang sama, tuzilu ujbal insani bi nafsihi. Dalam masa yang sama, bila kita baca kitab-kitab yang menaikkan semangat tu, dia akan boleh menghilangkan perasaan ujub daripada diri kita. Perasaan ujub ni apa? Perasaan bangga diri, perasaan megah diri, hadirin dan hadirat. Dia rasa bangga, dia rasa ujub, dia rasa megah diri. Jadi cara dia bagaimana? Cara dia kita membaca kitab-kitab yang boleh menaikkan semangat. Saya ingat masa saya belajar dahulu, hadirin dan hadirat, guru saya hafizahullah ta'ala, Al-Ustaz Dr. Hamad bin Muhammad Abdul Hamid ataupun Muhammad bin Hamad Abdul Hamid hafizahullah ta'ala, beliau sebut dalam kelas kami, beliau kata pelajar kuliah syariah ni dia kena baca 2 kitab. Maknanya 2 kitab ni tak dapat tidak dia kena baca. Yang pertama, kata dia hafizahullah, yang pertama adalah kitab Sifatus Safwah. Kitab Sifatu As-Safwah. Sifatus Safwah ni adalah kitab yang ditulis oleh Al-Imamul Hafiz Ibnul Jauzi rahimahullah yang wafat pada tahun 597 Hijrah. Dan Ibnul Jauzi menulis kitab tersebut sebagai tahzib ke atas kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya yang ditulis oleh Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani rahimahullah. Jadi Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya adalah kitab yang menceritakan tentang para ulama, para awliya illah,
para salihin, begitu. Jadi kita sebut rujuk dan baca kitab tu dan diringkaskan kepada sifatus safwah. Diringkaskan kepada sifatus as-safwah. Dan kitab yang kedua kata guru saya tersebut adalah Siyaru A'lamin Nubala. Siyaru A'lamin Nubala yang ditulis oleh Syamsuddin Abu Abdillah Az-Zahabi rahimahullah. Al-Imam Az-Zahabi yang wafat pada tahun 748 Hijrah. 748 Hijrah. Hadirin dan hadirat. Kenapa? Kerana kedua-dua kitab ni adalah kitab yang menceritakan tentang para ulama'. Jadi sebab itu guru saya sangat cadangkan untuk kita baca kitab tu. Belajar syariah kena baca kitab tu. Bukan semata belajar fiqh ibadat sahaja, fiqh muamalat sahaja, fiqh ahwal syakhsiyah sahaja, fiqh uqubat sahaja, tidak. Tapi kena belajar juga kitab, atau bukanlah semata belajar. Baca kitab Syiarul A'lamin Nubala dan baca kitab Sifatus Safwah. Hadirin dan hadirat. Kerana kalau kita baca, dia akan menghilangkan ujub kita ke atas diri kita sendiri. Kerana kadang-kadang bila kita dalam perjalanan menuntut ilmu ni, kadang bila kita hafaz 100 hadis, kita kata aku ni hebat sungguh kata. Tapi ada ulama' yang hafaz 1000 hadis, lagi hebat. Ada ulama' yang hafaz 10,000 hadis, lagi hebat. Bahkan ada riwayat yang mengatakan Imam Ahmad menghafal 1 juta hadis, lagilah kita kata hebat. Walaupun 1 juta tu bukanlah maknanya ucapan Nabi tadi 1 juta, tetapi ia adalah mengambil kira kepada sanad yang ataupun sanad yang pelbagai. Maknanya satu hadis tu katakan ada 5 jalur. Kelima-lima jalur tu Imam Ahmad hafal. Macam tu lah. Itu yang jadi banyak. Jadi beliau menghafal, orang kata 1 juta hadis. Kita baru hafal 100 hadis. Baru ataupun sekurang-kurangnya baru hafal hadis 40. Penuntut ilmu baru hafal hadis 40. 42 hadis je. Tapi dia punya rasa kibar tu, Allah, dia rasa macam ulama besar dah aku ni hafal. Tu baru 42 hadis. Hadirin dan hadirat. Tapi ni ulama yang lebih tinggi. Jadi kita pun bila lagi makin belajar lagi, bagi kita tunduk dengan ulama-ulama dulu sebab dia lagi hebat. Kita sebagai penuntut ilmu kalau nak buat comparison dari sudut amal dan ibadat. Contoh macam baca Quran. Kita kalau satu hari baca Quran 1 juzuk pun rasa kemas sungguhlah hebatnya kata. 1 juzuk Quran. Tapi ada ulama dia khatam Quran sehari sekali. Hadirin dah ada. Sehari sekali khatam. Dia khatam Quran. Walaupun kita tak nafikan ada larangan mengkhatam Quran bawah 3 hari, tapi larangan tu dia bukanlah terpakai kepada semua individu. Hadirin dah hadirat. Dia terpakai larangan tu kepada mereka yang baca tapi tak faham. Tapi ni para ulama bila dia baca, dia faham dan dia menekuni dan dia tadabbur dalam masa yang sama, dia memperbanyak dia punya hafalan dan bacaan. Jadi sebab itu sehari sekali khatam. Jadi waktu kita tengok macam bila kita baca riwayat di dalam Lataif Al-Ma'arif oleh Ibn Rajab Al-Hambali, beliau menukilkan pandangan wa kana lisyafi'i fi Ramadan 60 khatmah yaqra'uha fi ghairi salah ataupun 60 khatamah. Al-Imam Syafi'i mengkhatamkan Quran sebanyak 60 kali di dalam bulan Ramadan yang dibacanya di luar salat. Jadi kita pun tunduk, hadirin dan hadirat. Kita dah anggap kita dah bagus dah. Kita dah anggap kita dah hebat, kita dah kemas, kita dah cukup. Tapi bila kita baca sirah para ulama ni, baru kita akan hilang ujub, hilang rasa bangga diri tersebut. Kita duk kata, kita ni dalam hari ni alhamdulillah 5 kali datang solat di masjid. 5 kali solat di masjid. Daripada subuh sampailah isyak. Tapi boleh jadi datang lewat. Duduk saf yang ketiga, keempat. Boleh jadi masbuk. Tapi bila kita baca, tengok contoh Sa'id ibn al-Musayyib. Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah. Pembantu dia kata apa? Manudiya lil azan. Tidaklah dikumandangkan azan. Munzu 40 sanah. Semenjak 40 tahun. Illa wa Sa'id bin al-Musayyib fil masjid. Melainkan Sa'id bin al-Musayyib ni dah ada kat masjid dah pun. Maknanya dia hadir ke masjid sebelum azan berkumandang. Padahal azan tu nak panggil orang luar datang masuk dalam masjid. Itulah fungsi azan. Nak panggil orang datang masjid. Hayya 'alas salah, mari salat, marilah menuju kejayaan.
hayya 'alal falah. Tapi dia ni sebelum azan lagi dia dah datang. Menunjukkan betapa hebatnya dia. Jadi menunjukkan betapa dia bersedianya dia. Jadi ini memberikan gambaran, hadirin dan hadirat. Saya masih ingat ada masa saya belajar dahulu, adalah khatib disebut atas mimbar khutbah. Saya masih ingatlah kata-kata dia. Dia kata, azan ni biasanya nak peringatkan orang yang lalai, dia kata. Maknanya mungkin kita sibuk dengan dunia. Yalah, soal isu kita nak terima ke, kita tak nak terima, kita setuju ke tak setuju, cerita lain lah dengan ayat dia. Tapi dia kata, azan ni untuk mengingatkan orang yang sedang lalai dengan urusan-urusan dunia. Jadi dia hadis sebelum azan, dia kata, kerana aku tidak mahu tergolong dalam kalangan orang yang lalai. Dia kata. Jadi dia sebelum azan, dia dah hadis ke masjid. Jadi bila kita baca kisah-kisah sebegini, kita akan jadi lebih tunduk dan tawaduk, hadirin dan hadirat. Kita akan lebih rendah diri. Farubbama ya'tari ahadana ujbun. Boleh jadi masuk ujub kepada salah seorang kita ni idza qara'a aw hafiza syai'an min al-'ilm. Apa dia membaca sekitab, apabila dia menghafal kitab ataupun menghafal ilmu. Lakin akan tetapi idza qara'a siyar al-ulama'i wa qara'a kutub at-talab wa ra'a fiha namazuj la yablughu mi'syaruhum dhahaba ujubahu. Ataupun zahaba ujubuhu, hadirin dan hadirat. Akan tetapi apabila seseorang itu dia membaca sirah-sirah para ulama dan dia membaca kitab-kitab yang menceritakan tentang perjalanan menuntut ilmu ni, dan dia melihat pada kitab-kitab tersebut contoh-contoh yang dia ni tak capai, orang kata tak, kita ni macam seolah cecah buku lali dia pun tak sampai. Begitulah. Maksudnya kalau kita ni kalau boleh 1/10 daripada itu pun kita tak dapat pun daripada apa yang diamalkan dan dilakukan oleh para salaf. Jadi zahaba ujubuh, maka perasaan ujub dia pun akan hilang. Wazala ma fi nafsih, dan hilanglah apa yang ada dalam diri dia. Wasalaka tariqan qawiman fi at-talab wa at-tahsil, lalu dia pun melalui jalan yang tepat dalam mendapat dan memperoleh ilmu, hadirin dan hadirat. Kemudian Syekh Sadhan hafizahullah taala mendatangkan contoh. Beliau kata, wa sa'azkuru laka ba'd al-maraji' wal buhuth al-muta'alliqati bi fadli al-'ilmi wa adabihi wa turuki talabih. Dan aku akan sebut kepada kamu, wahai penuntut ilmu, beberapa rujukan dan beberapa karya-karya yang berkaitan dengan kelebihan ilmu, adab-adabnya serta cara untuk mendapatkannya. Baik, jadi beliau kongsikan senarai kitab-kitab cadangan. Yang ini sangat penting. Saya dalam dalam media sosial saya tak nafi ada ramai yang mesej saya secara personal, sama ada di Facebook atau di Twitter ataupun di pelbagai platform, hadirin dan hadirat. Macam contoh baru ni di negara kita ni pada bulan yang lepas, kita ada pesta buku antarabangsa. Adalah beberapa para penuntut ilmu di peringkat universiti tempatan ni, dia mesej saya, dia kata, Ustaz, saya pelajar baru tahun sekian-sekian di universiti sekian-sekian. Saya nak tanya, dekat pesta buku ni kitab apa yang patut saya beli? Ramai yang tanya macam tu kepada saya. Walaupun saya ni bukanlah pakar, saya pun tidak semestinya tahu apa yang terbaik untuk dia. Kita sebenarnya lebih mengenali diri kita sendiri dan kecenderungan kita sendiri, tidak orang lain. Jadi di sini kita boleh ambil manfaat tersebut, iaitu apabila Syekh As-Sadhan ni, beliau hafizahullah ta'ala, beliau mendatangkan beberapa contoh-contoh kitab. Kita boleh jadikan rujukan. Yang pertama, apa dia? Adabu talibil hadis. Adabu talibil hadis. Adab-adab penuntut ilmu hadis. Yang mana adab-adab penuntut ilmu hadis ni, dia adalah juzuk daripada kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami' oleh Al-Khatib Al-Baghdadi.
Tapi adab talibil hadis ni ditulis atau dikaryakan oleh Syekh Bakar Abu Zaid. Syekh Bakar Ibnu Abdullah Abu Zaid. Yang mana beliau ni maknanya ambil maknanya juzuk daripada kitab Al-Jami' Akhlaqir Rawi tu, maka beliau fokuskan adab talibil hadis, ada adab penuntut ilmu hadis. Itu yang pertama. Oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahmatullahi alaih. Yang kedua, adab talibil ilm, adab-adab para penuntut ilmu. Yang ini ditulis oleh Syekh Muhammad Sa'id Ruslan. Muhammad Sa'id Ruslan hafizahullah taala, iaitu tokoh daripada negara Mesir. Hadirin dan hadirat, Muhammad Sa'id Ruslan. Yang ketiga adalah akhlaqul ulama, akhlaq al-ulama. Yang ini ditulis oleh Al-Imamul Ajurri, Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah. Tajuknya apa? Akhlaqu al-ulama, akhlak para ulama. Dan yang keempat, al-akhlaqu was-siyaru fi mudawatin nufus, fi mudawatin nufus. Akhlak dan sirah perjalanan dalam merawat jiwa, fi mudawatin nufus. Ditulis oleh Al-Imam Ibn Hazim Al-Andalusi Al-Zahiri rahimahullah. Al-Imam Ibn Hazim Al-Zahiri rahmatullahi alaih, yang wafat pada tahun 456 Hijrah. Hadirin dan hadirat. Yang kelima, adabul imla'i wal istimla', adabul imla' wal istimla'. Ditulis oleh Al-Imam As-Sam'ani, As-Sam'ani. Ini kalau kita boleh dapatkan. Dan yang keenam, adabud dunya wad din, adabud dunya wad din. Dia ditulis oleh siapa dia? Al-Imamul Mawardi, Al-Imam Al-Mawardi. Dan yang ketujuh, adabul mujalasati wa hamdil lisan, adab-adab mujalasah serta hamdil lisan oleh Ibnu Abdul Bar Al-Andalusi, Al-Imam Ibnu Abdul Bar Al-Andalusi rahimahullah, Al-Imam Ibnu Abdul Bar Al-Andalusi Al-Maliki. Adabul mujalasah tajuknya. Yang ni saya tidak ada. Kalau ikutkan antara yang saya ada dalam koleksi kitab-kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami', yang ni pun saya tak pasti saya ada ke tidak, sebab kitab-kitab saya belum disusun. Jadi kebanyakannya masih dalam simpanan, jadi kita tak berapa perasan. Kadang ada dah beli. Yang ada juga adalah Al-Akhlaq was-Siyar fi mudawatin nufus ni oleh Ibn Hazim. Saya ada kitab ni. Adabud Dunya wad Din ada Al-Mawardi. Okey, yang ke-8, Tazkiratus Sami' wal Mutakallim, Tazkiratus Sami' wal Mutakallim. Yang ni pun saya ada, ditahqiq oleh guru saya Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah, yang ditulis oleh Badruddin Al-Qadhi Ibnu Jama'ah Al-Kinani, sebahagian Al-Kannani. Tazkiratus Sami' wal Mutakallim. Yang ke-9 adalah kitab At-Ta'alum. At-Ta'alum ni oleh Syekh Bakar Ibnu Abdullah Abu Zaid. Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah, anak murid kepada Allamatul Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Nama dia apa? At-Ta'alum. At-Ta'alum. Dan At-Ta'alum makna dia apa? Buat-buat alim. Ta'alum ni buat-buat ada ilmu, padahal dia tidak ada ilmu. Jadi dia Ta'alum. Yang ke-10, nama kitab ni adalah Taqyidul Ilm. Taqyid al-ilm, mengikat ilmu. Mengikat ilmu. Ditulis oleh Al-Khatibul Baghdadi. Ditulis oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Yang mana Al-Khatib Al-Baghdadi ni meninggal pada tahun 463 Hijrah. 463 Hijrah, hadirin dan hadirat.
Yang ke-11 kata penulis kitab, kitab Talbis Iblis. Yang ini pun penting untuk dipelajari oleh para penuntut ilmu. Talbis Iblis, tipu daya iblis, yang ditulis oleh Al-Imamul Hafiz Jamaluddin Abu Abdurrahman Abul Faraj Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Ibnul Jauzi yang wafat pada tahun 597 Hijrah, hadirin dan hadirat. Dan tapi yang menariknya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Sadhan ini, beliau spesifikkan pada muka surat berapa yang kita kena baca. Dia contohlah saya sebut sini, beliau kata macam Adabud Dunya wad Din tadi oleh Al-Mawardi, baca muka surat 41 hingga muka surat 93. Dia dah bagi siap-siap muka surat 41 hingga 93, dalam lebih kurang 52 muka surat. Baca yang tu dia. Tapi yang kita nak baca sebab muka surat cetakan boleh jadi berbeza-beza, jadi dia letakkan Tahqiq Mustafa As-Saqa. Dia kata tengok Mustafa As-Saqa punya tahqiq. Jadi dalam tahqiq, dalam cetakan tu rujuk muka surat 41 hingga 93, kitab Adabud Dunya wad Din. Adabud Dunya wad Din oleh Al-Mawardi. Dan Talbis Iblis ni dia kata tengok cetakan di mana? Tengok Taqdim wa Tahqiq Mahmud Mahdi Al-Istanbuli. Tengok tahqiq kitab tu. Tengok kitab yang ditahqiq oleh Mahmud Mahdi Al-Istanbuli. Muka surat berapa? 114 hingga 118 dan 274. Dan juga muka surat bermula daripada 320 sampai 330. Baca yang tu dia kata. Jadi kita kena buka lah dan kita kena baca. Kemudian yang ke-12, hadirin dan hadirat. Yang ni pun saya ada juga, kitab ni, Talbis Iblis memang saya ada. Yang ke-12, walaupun sebenarnya perkataan yang saya ada tu, dia tidak ada membawa apa nilai pun. Tapi yang saya telah baca, yang tu lagi ada nilai. Jadi mudah-mudahan kita baca lah, hadirin dan hadirat. Kerana kata penyair, idza lam takun hafizan wa'iyan fajam'uka lil kutubi la yanfa. Idza lam takun hafizan wa'iyan, kalau kamu ni tak kuat menghafal, tak kuat memahami, fajam'uka lil kutubi la yanfa. Kamu perbuatan kamu duk kumpul, himpun kitab, ini tidak memberi sebarang manfaat pun. Kita kena hafal dan kita kena wa'i. Itu kita kena baca dan kena faham dan kena hafal dan kena lebih-lebih lagi kena amal, hadirin dan hadirat. Kena amal. Okey, baik. Kemudian yang ke-12, Jami'u Bayanil Ilmi, dan sebahagian menyebut Jami'ul Bayanil Ilmi wa Fadlih. Jami'ul Bayanil Ilmi wa Fadlih. Ataupun Jami'u Bayanil Ilm saja. Maknanya himpunan yang menjelaskan tentang ilmu, himpunan karya yang menghimpunkan tentang ilmu, oleh Ibnu Abdul Bar Al-Andalusi rahimahullah. Yang ke-13, hadirin dan hadirat yang saya hormati, Al-Jami'u li akhlaqir rawi wa adabis sami'. Ayat ni yang saya katakan tadi. Al-Jami' li akhlaqir rawi wa adabis sami' oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Yang mana Al-Khatib Al-Baghdadi ni, macam dalam Al-Jami' li akhlaqir rawi ni, dia ada satu bab adab talibil hadis. Gitu. Kemudian yang ke-14 kata Syekh Abdul Aziz Sadhan hafizahullah, juzuk fihi tashhidul himam ilal ilm. Juzuk fihi tashhidul himam ilal ilm. Yang mana juzuk yang padanya boleh menguatkan semangat ke arah ilmu, ditulis oleh Syekh Muhammad Asy-Syaibani. Yang ni saya tidak ada dan saya tidak pernah dengar kitab ni. Juzuk fihi tashhid al-himam ilal ilm Muhammad Asy-Syaibani. Itu yang ke-14. Yang ke-15, hadirin dan hadirat para penonton yang saya muliakan,
al-hassu ala talabil ilmi wal ijtihadi fi tahsilih. Gesaan atau dorongan untuk menuntut ilmu serta gesaan bersungguh-sungguh dalam mendapatkan ilmu. Ditulis oleh Abu Hilal Al-Askari, Yang ke-16, yang ni kita biasa dengar. Yang ni pun kita ada dan saya ada, syarahan dia pun saya ada. Hilyatu talibil ilm. Hilyah talibil ilm. Perhiasan penuntut ilmu. Siapa yang tulis? Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah. Syekh Bakar Abu Zaid rahmatullah. Yang ke-17. Tajuk kitabnya Ar-Rihlatu fi Talabil Hadis. Yang ni sangat-sangat bermanfaat. Ar-Rihlatu fi Talabil Hadis. Saya ingat saya beli kitab ni, saya dah beli masa di Jordan dahulu, tapi biasalah masa kita di Jordan, ni saya cerita sikit lah pengalaman. Masih di Jordan tu, kita pun tak tahu sangat pasal kitab ni. Jadi kita main beli je yang cetakan tak cantik, kulit tak bagus, tahqiq tidak baik, begitu. Main beli je lah macam tu. Tu yang kitab-kitab dekat Jordan, beza dengan kitab masa beli lepas dah bekerja ni. Bila dah bekerja, kita boleh beli kitab yang kita dah tahu tahqiqan dia, kita dah tahu dia punya kualiti dia, begitu. Hadirin dah. Jadi saya baru beli yang pada tahun, kalau tak silap saya 2020 atau 2021. Saya rasa 2021, hadirin dah. Saya beli Ar-Rihlah fi Talabil Hadis ni, cetakan yang baik, alhamdulillah, cetakan yang cantik. Dan saya ingat keesokannya bila saya nak kemas tu, saya baca dan saya selesaikan bacaan Ar-Rihlah fi Talabil Hadis. Maknanya betapa nipisnya, maknanya tidak begitu banyaknya kitab tersebut. Maknanya tidaklah, kitabnya kecil saja, hadirin dah. Maknanya dia tidaklah tebal, walaupun kita kata yang banyak tu adalah nota kaki saja. Kalau kita baca matan, teks, apa semua tu, memang boleh habis segera. Jadi kita baca dan kita dapati Allah, kita kata banyak manfaat. Dan saya ada kongsikan beberapa faedah daripada kitab Rihlah fi Talabil Hadis di Facebook saya pada tahun 2021 yang lepas, hadirin dah. 2021 yang lepas. Jadi Ar-Rihlah fi Talabil Hadis, kembara dalam mencari hadis. Jadi bila kita baca kitab tu, kita akan dapati ada ulama yang sanggup bermusafir, berkelana, mengembara dengan jarak yang begitu jauh daripada tempat tinggalnya, hanya semata nak mencari atau nak mendengar satu hadis saja. Dia pergi mencari, dia pergi musafir. Kita kata subhanallah. Ini ulama-ulama. Jadi bila kita baca kitab-kitab sebegini, kisah-kisah dari riwayat yang disebut oleh Khatib Al-Baghdadi, naik semangat kita. Hadirin hadirat. Kemudian yang ke-18, Zaghalul Ilm. Zaghalul Ilm ni ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi. Yang ni pun saya ada juga. Hadirin hadirat. Oleh Al-Imam Az-Zahabi. Yang ke-19, Syarafu Ashabil Hadis. Ini kemuliaan, keistimewaan, kelebihan para ulama hadis. Yang ni pun saya ada juga. Oleh Al-Khatib Al-Baghdadi juga. Oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Hadirin dan hadirat. Syarafu Ashabil Hadis. Dan kalau saya tak silap, memang kitab ni telah diterjemahkan ke dalam bahasa kita ni. Hadirin dan hadirat. Mungkin kita tengoklah ke mana-mana. Boleh kita buat carian. Dan kita akan jumpa kalau yang tidak boleh berbahasa Arab. Kalau yang boleh berbahasa Arab, bagi saya, yang paling utama bagi anda adalah membaca dalam bahasa Arab. Kalau anda boleh bahasa Arab. Kalau yang tak boleh, tak apa, bahajat pada terjemahan. Tapi yang boleh bahasa Arab, yang belajar bahasa Arab, penuntut ilmu, kuliah syariah dan seumpamanya, kalau boleh baca kitab Arab, kena baca kitab dalam Arab. Jangan berpada dengan kitab terjemahan. Kerana kalau kita membaca kitab Arab, kita akan faham kitab tu ikut kepahaman penulis. Tapi kalau kita membaca kitab terjemahan, kita akan faham kitab ikut kefahaman penterjemah. Dan boleh jadi berbezalah apa yang disebut oleh penterjemah dengan apa yang disebut oleh penulis. Sebab kadang saya terlibat dalam dunia penterjemahan juga. Jadi kadang kita tak boleh mampu nak menterjemah sebiji-sebiji apa yang disebut oleh penulis, maka kita terjemah ikut apa yang kita faham sahaja.
Jadi yang membaca kitab terjemahan ni mungkin dia akan faham ikut kefahaman penterjemah, bukanlah semestinya ikut kefahaman penulis. Allahu a'lam. Kemudian hadirin dan hadirat yang saya muliakan, yang ke-20, cadangan kitab oleh penulis kitab yang ke-20. Sifatul fatwa wal mufti wal mustafti. Sifatul fatwa wal mufti wal mustafti. Ciri-ciri fatwa, ciri-ciri mufti, ciri-ciri mustafti. Peminta fatwa. Mustafti itu peminta fatwa. Fatwa ni adalah jawapan kepada persoalan hukum. Itu fatwa. Mufti adalah individu yang memberikan jawapan. Mustafti adalah individu yang bertanyakan persoalan hukum. Itu dia. Fatwa, mufti, mustafti. Tetapi kitab yang telah ditahqiq, yang contemporary, yang wujud pada pasaran, itu pada pasaran sekarang ini, nama dia Sifatul Mufti wal Mustafti. Dia tidak ada fatwa dia. Sifatul Mufti wal Mustafti. Dan kitab ni ditulis oleh siapa? Oleh Ahmad bin Hamdan Al-Harrani Al-Hambali. Maknanya Syekh Ibn Hamdan Al-Harrani. Syekh Ibn Hamdan Al-Harrani Al-Hambali rahimahullah. Dan alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Hadirin dan hadirat, kitab ni saya telah terjemahkan. Sifatul Mufti wal Mustafti. Masa saya berkhidmat di Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan dahulu, saya ingat lagi antara tugasan yang diberikan oleh Sahibu Samaha Mufti pada ketika itu, hafizahullah wa ra'ah, beliau minta untuk saya bantu dia terjemah kitab Sifatul Mufti wal Mustafti. Saya ingat saya pernah tanya kepada Dr. Zul pada waktu itu, hafizahullah, mantan Mufti Wilayah. Saya kata, Datuk, kenapa Datuk nak saya terjemah kitab ni? Penulisnya mazhab Hambali. Kenapa kita tak terjemah contoh kitab-kitab fatwa yang mufti dan cerita tentang mustafti yang ditulis oleh ulama mazhab Syafi'i? Contohnya siapa? Al-Imam Nawawi, yang mana kitab Al-Majmu' Syara' Al-Muhadzab, dia ada muqaddimah. Jadi muqaddimah Al-Majmu' di dalamnya ada adab fatwa, ada adab mufti, ada adab mustafti. Kenapa kita tak terjemah yang tu? Tapi saya ingat jawapan daripada saya bersama Mufti pada ketika itu. Dia kata, Syekh, sebab ana belajar kitab ni dulu, dia kata, kat universiti. Dia kata masa dia dekat universiti dahulu, dia belajar kitab Sifatul Mufti wal Mustafti. Jadi dia rasa menarik. Jadi bila dia rasa menarik, dia nak sebarkan faedah tu. Jadi dia minta lah saya terjemah. Itulah sebab kenapa munculnya terjemahan kitab Sifatul Mufti tu. Jadi ia telah diterjemahkan dan boleh didapati pun sebenarnya, hadirin dan hadirat. Tetapi dengan kadar keterbatasan ilmu saya pada ketika itu. Begitu. Jadi kalau ditemui ada sebarang kesilapan atau ketidakjelasan, kita boleh faham benda itu. Ilmu ni dia berkembang, dia bertambah. Tak semestinya terjemahan saya pada ketika ini sama seperti terjemahan pada ketika itu. Jadi kita boleh tambah baiki. Jadi kalau ada kekurangan, kalau ada kesalahfahaman dalam terjemah, dia kena personal, bagi tahu. Jangan mengumpat belakang-belakang. Itu tidak baik. Hadirin dan hadirat. Tapi kita kena bagi tahu bahawa supaya kita boleh buat edisi masa kini sebagai contoh. Itulah sifat penuntut ilmu. Al-ilmu rahim baina ahli. Ilmu ni rahim antara ahli dia. Bukan orang kata apa, dia bukan kita ni nampak ni kita pun nak ribah dan seumpamanya, namimah dan seumpamanya. Tidak tepat, hadirin dan hadirat. Dan kemudian sebelum kita tutup, saya nak meneruskan sampai habis beberapa baki-baki daripada kitab ni. Yang ke-21, kitab yang dicadangkan adalah Talabul Ilmi wa Tabaqatul Muta'allimin. Menuntut ilmu dan peringkat-peringkat penuntut ilmu. Ditulis oleh Al-Imam Asy-Syaukani. Yang ke-22, Awaiq Talab, halangan-halangan dalam menuntut ilmu. Ditulis oleh Syekh Abdul Salam Al-Abdul Karim. Yang ni saya tidak familiar.
Yang ke-23, hadirin, nak menunjukkan betapa luasnya pembacaan Syekh Abdul Aziz Sadhan sebenarnya. Yang ke-23, Qimatuz Zaman 'inda al-ulama. Yang ini ditulis oleh Allamatul Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullah. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Qimatuz Zaman 'inda al-ulama, nilai masa di sisi para ulama. Tapi ajaibnya saya tidak ada kitab ni. Walaupun banyak kali saya nampak, banyak kali saya jumpa, tapi saya tidak terbeli. Saya tidak terbeli, hadirin. Ada dua kitab. Qimatuz Zaman 'inda al-ulama ditulis oleh Syekh Abu Fattah Abdul Fattah Abu Ghuddah ni. Dengan satu lagi Safahat min Sabril Ulama pun dia tulis juga, hadirin dan hadirat. Tapi saya pun tak memiliki lagi dua kitab tersebut. Mungkin nak tunggu hadiah kot, hadirin dan hadirat. Tapi ini sajalah. Okey. Yang ke-24. Yang ke-24. Majlisan min majalisil Hafiz Ibnu Asakir. Dua majlis daripada majlis Al-Hafiz Ibnu Asakir. Iaitu yang pertama, fi zammin man la ya'mal bi'ilmi, pada mencela golongan yang tidak beramal dengan ilmu. Wasani, majlis yang kedua, fi zammi qarini su, pada mencela sahabat yang buruk, sahabat yang jahat. Okey. Yang ke-25, masbukuz zahab fi fadlil arab wa syarafil ilm ala syarafin nasab, Mar'i bin Yusuf Al-Hambali. Yang ini pun saya tidak familiar. Yang ke-26, Mu'idun Ni'am wa Mubidun Niqam, Tajuddin As-Subki, muka 56 hingga 80. Yang ni pun saya tidak familiar juga. Yang ke-27, Miftahu Daris Sa'adah oleh Ibn Al-Qayyim. Miftah Daris Sa'adah, yang ni sangat terkenal oleh Ibn Al-Qayyim. Min asbabi tahsilil ilm. Ini tulisan dia kata Syekhna Ibnu Jarillah, Syekhuna Ibnu Jarillah rahimahullah. Ini kata Syekh Abdul Aziz Sadhan hafizahullah taala. Kemudian yang ke-29, Nubzatun min adabil muallimin wal muta'allimin. Nubzah min adabil muallimin wal muta'allimin. Maksudnya cebisan daripada adab-adab guru dan adab-adab murid. Ditulis oleh Allamatul Syekh Abdul Rahman ibn Nasir As-Sa'di. Ditulis oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah. Yang ke-30, Nasaih li talibil ilm, nasihat-nasihat untuk penuntut ilmu. Ditulis oleh Al-Hafiz Ibn Al-Jawzi rahimahullah. Yang ke-31, Nasihatun li talabatil ilm, nasihat-nasihat untuk para penuntut ilmu. Ditulis oleh Syekhuna Ibn Bas, Syekhuna Ibn Bas rahimahullah, naqalaha Syekhuna Ibnu Jarillah rahimahullah. Maknanya ditulis oleh Syekh Ibn Bas, nasihat li talabatil ilm. Dan yang terakhir, hadirin dan hadirat, adalah yang ke-32, Al-Wasiyatu As-Sughra, Al-Wasiyatu As-Sughra, ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah, yang mana bahagian wasiat sughra ni terkandung di dalam Majmu'atul Rasail Al-Kubra. Dia dalam kitab besarnya Majmu'atul Kabair tu, saya minta maaf, Majmu'atul Rasail tu, dalam Majmu'atul Rasail adanya wasiat sughra ni yang diberikan untuk para penuntut ilmu, hadirin dan hadirat. Jadi selesai cadangan-cadangan kitab yang boleh kita jadikan sebagai rujukan pembacaan, menguatkan semangat kita dalam perjalanan menuntut ilmu. Jadi itulah kita punya tajuk, Ma'alim fi tariqi talabil ilm, petunjuk sepanjang perjalanan menuntut ilmu. Jadi selesai perbahasan kita pada hari ini, hadirin dan hadirat. Saya minta maaf jika ada salah dan silap, terkasar bahasa dan seumpamanya sepanjang saya mengendalikan majlis ilmu kita secara dalam talian ni. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.